Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dina Hakim bin Arif, SB 17038 dari Seksyen 02G, Falsafah dan Isu Semasa. Hari ini kami akan membentangkan tentang sikap tular atau viralization, punca dan akibat. Saya akan membentangkan tentang apakah itu viral. Viral merupakan satu perkataan yang besar dan telah mendapat nama dalam kalangan masyarakat moden. Viral berasal daripada perkataan virus, dan apabila kita mendengar perkataan virus, sudah tentulah kita akan merasakan bahaya kerana ia akan tersebar secara cepat kepada orang lain. Viral pula dari aspek komunikasi ialah satu rangkaian aliran komunikasi yang disebarkan secara pantas melalui medium seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya. Seiring dengan kepesatan teknologi dan gaya hidup masyarakat yang semakin maju, minda masyarakat juga semakin berubah. Masyarakat hari ini lebih banyak meluangkan masa di laman media sosial dan aplikasi-aplikasi yang moden seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok dan sebagainya, ditambah pula dengan peranti dan gadget yang semakin moden. Viral ialah satu fenomena yang semakin mudah tersebar. Dengan memetik hanya satu kekunci atau hanya type, kita boleh tergolong dalam kalangan penyebar maklumat yang kadang diragui kesahihannya atau maklumat yang betul. Kita terus sebar tanpa periksa. Aplikasi sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp ialah medium yang sering digunakan oleh ramai pengguna untuk menyebarkan maklumat yang tidak pasti kesahihannya. Aplikasi tersebut boleh juga digunakan untuk penyebaran ilmu dan dakwah sehingga seseorang itu mampu mengumpulkan amalan yang baik yang berterusan sehingga ke akhirnya ia jauh lebih baik daripada menyebarkan maklumat yang tidak betul dan sahih. Jadi itulah kesimpulannya tentang apakah itu definisi viral. Selamat sejahtera, saya Tayalini Anak Perempuan Balasubramanian, nombor metrik TC 19129. Pernahkah anda ambil tahu mengapa sesebuah berita ditularkan di media sosial? Hari ini saya ingin mengupaskan antara sebab isu tular di media sosial. Ia boleh dijelaskan dari sudut cabang falsafah aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan kajian nilai atau cabang etika yang mengaji nilai-nilai moral. Oleh sebab perlakuan sesetengah individu yang hendak berseronok atau sekadar meraih perhatian menerusi penulisan sensasi yang tidak sahih menyumbang kepada peningkatan isu tular di media sosial. Contohnya, seorang artis tempatan pernah menjadi mangsa penyebaran berita palsu menerusi medium internet apabila dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2015 dan 2016. Persoalannya, adakah wajar manusia menyakiti orang lain? Mengapa ada orang yang sanggup reka sebuah berita palsu? Dan adakah ia semata-mata untuk tujuan sensasi? Tindakan segelintir individu mewujudkan berita palsu bagi meraih perhatian orang ramai, terutamanya di laman media sosial, boleh disifatkan sebagai rosak akhlak, tidak beretika dan kurang didikan agama. Penyumbang kepada sikap seperti itu adalah kerana individu tersebut tidak mengutamakan prinsip-prinsip hidup yang beretika, seperti menerapkan nilai-nilai yang tertera dalam rukun negara dalam hidup mereka. Contohnya, manusia yang berpegangan teguh kepada agama akan taat kepada agama dan takut kepada hukuman di dunia akhirat nanti. Mereka akan berkelakuan baik dan menitikberatkan perasaan orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan manusia menyebarkan perkara yang bermatlamat mengaibkan individu lain adalah tidak wajar.
kerana individu yang menjadi mangsa penyebaran berita palsu dan orang di sekeliling mereka akan disakiti. Saya ingin merumuskan bahawa terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada isu tular di media sosial. Antara yang kami kupaskan dalam diskusi kami adalah tiada pemantauan dalam internet, individu mudah percaya akan berita, dan perlakuan individu yang ingin meraih perhatian melalui penulisan sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farazana binti Rashidi, SB 19050. Hari ini saya ingin membincangkan tentang tajuk punca-punca sikap tular viralization di media sosial. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada tercetusnya isu viral, terutama sekali di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Antara faktor berlakunya isu viral adalah disebabkan oleh tiada pemantauan penggunaan internet, khususnya para remaja semasa menggunakan media sosial. Hal ini perlu dititikberatkan oleh golongan ibu bapa supaya anak mereka tidak terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral. Ini boleh dikaitkan lagi dengan sikap individu yang mudah percaya akan berita yang baru tersebar tanpa memikirkan kesahihan isu yang diviralkan. Terdapat juga individu yang taksub untuk menjadi penyampai yang pertama di media sosial sehingga tidak mengkaji isu yang ingin diviralkan sama ada betul atau tidak. Jika dikaji dari segi cabang falsafah epistemologi, soalan seperti sejauh manakah sumber maklumat tersebut boleh dipercayai, atau bagaimana kita mengetahui dan apakah yang mampu diketahui. Isu ini dikaji menggunakan cabang epistemologi kerana perkara utama dalam cabang tersebut adalah memberi justifikasi kepada proses mengetahui sesuatu yang diterima sebagai ilmu. Oleh sebab rakyat tidak mementingkan dan mengaplikasikan nilai epistemologi untuk mengkaji kebenaran ilmu, menganalisis maklumat dan proses mengetahui dan mempercayai sesuatu yang diiktiraf sebagai ilmu atau maklumat tertentu. Ilmu dan fakta yang kukuh boleh menghalang berlakunya penyebaran fitnah daripada ianya terus berluasa. Oleh itu, sebagai seorang pengguna laman sosial yang bijak, kita hendaklah menapis dahulu berita-berita yang diperoleh sebelum berkongsi dengan orang lain di media sosial bagi mengelakkan isu yang diviralkan menjatuhkan muka orang lain. Dan sentiasa berfikiran positif dengan apa sahaja berita yang diterima. Hal ini sememangnya dilarang di dalam Islam kerana ia adalah fitnah dan hukumnya berdosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran keras terhadap manusia yang melakukan fitnah terhadap manusia yang lain di dalam Al-Quran menerusi ayat 17 surah Al-Baqarah. Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Wana binti Isri, TC 19087 dari Seksyen 02G. Saya akan membentangkan akibat isu sikap viralization, iaitu tular, di media sosial. Pengaruh sikap tular ini semakin menjadi-jadi dan melambatkan berita atau maklumat berkaitan aktiviti sosio-politik, ekonomi manusia pada hari ini. Segala perkara yang disebarkan secara pantas dan meluas menunjukkan ada berita yang tular walaupun kesahihannya kita belum pastikan. Konsep falsafah dalam isi ini ialah epistemologi, iaitu kajian tentang teori ilmu pengetahuan, skop, justifikasi, kepercayaan dan sumber ilmu. Masyarakat sepatutnya menyelidiki atau menyimak sesuatu informasi dan tidak sewenang-wenang mempercayai sesuatu informasi tanpa mengetahui kesahihan. Poin yang kedua, iaitu yang terakhir, ialah menimbulkan banyak kekeliruan nilai dalam masyarakat, terutamanya generasi muda pada hari ini. Yang jelas, isu sosial media yang digunakan sebagai saluran menyebarkan pemikiran asing yang bercanggah dengan kehendak naratif nasional menjadi cabaran kepada usaha pengukuhan negara bangsa Malaysia. Konsep falsafah dalam isi ini ialah aksiologi, iaitu kajian tentang teori nilai dan kajian tentang masalah nilai dalam masyarakat.
skop dia ialah falsafah, etika dan falsafah sosial. Kerana generasi muda mudah terpengaruh mengikut perkembangan teknologi dan aplikasi terbaru seperti TikTok, Twitter dan Instagram, hinggakan sanggup menjadikan diri sebagai bahan untuk ditularkan oleh individu lain demi mendapatkan pengikut yang ramai dan lain banyak. Ini juga akan menyebabkan generasi muda kurang beretika dalam sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Faradina binti Mas Fazil kat Masjid Berambut TC 19105. Okey, sama juga seperti Siti Nurhana, saya juga akan membentangkan dua akibat atau impak isu sikap tular viralization di media sosial. Akibat pertama yang dapat saya ungkapkan iaitu adalah perbincangan secara terbuka hingga mengaitkan seseorang atau sesuatu. Kita boleh lihat sendiri apabila tularnya suatu isu, ianya telah membuka satu peluang atau medium kepada setiap orang atau orang ramai untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Okay, sebagai contoh, Instagram atau Facebook. Terdapat satu ruangan komen untuk warga media sosial menyatakan pendapat. Dari situ kita boleh lihat kebanyakan pendapat yang disuarakan lebih ke arah negatif bukan positif. Ini menunjukkan ia dapat mengaitkan individu terbabit dan juga sekaligus dapat mengakibatkan atau mencetuskan sikap provokasi yang boleh membawa kepada perkara di luar jangkaan. Okey, kalau kita sendiri tidak bersikap berhati-hati dan setiap tutur yang kita komenkan, boleh tercetusnya provokasi dan juga isu perkauman juga. Okay, konsep falsafah yang dapat saya uraikan dari isi tersebut ialah aksiologi. Ianya selari dengan skop falsafah etika. Seperti yang kita sendiri sedia maklum, perbincangan secara terbuka yang membaikkan seorang ialah salah dari segi etika masyarakat kerana ianya perlakuan yang tidak munasabah serta salah dari segi agama. Akibat kedua yang dapat saya simpulkan ialah kesihatan mental mangsa viralization ini sendiri boleh terjejas akibat depresi yang dialami. Hal ini kerana perkara yang sering diviralkan di media sosial pada hari ini ialah perkara yang melibatkan gaya hidup seseorang ataupun lebih tepat lagi iaitu cerita yang tidak patut diketahui halayak. Mental si mangsa yang ditularkan atau diviralkan ini boleh terjejas kerana kritikan serta kecaman yang hebat diterima dari setiap aspek hingga mendatangkan pandangan serong terhadap si mangsa. Okay, konsep falsafah yang dapat saya kaitkan dengan isi tersebut ialah epistemologi. Epistemologi ini ialah kajian tentang ilmu pengetahuan di mana ianya selari dengan skop justifikasi kepercayaan dan sumber ilmu. Okay. Hal ini kerana kepercayaan individu yang menularkan cerita sensasi tersebut melambangkan ilmu pengetahuan seseorang. Di mana kita boleh lihat sendiri kebenaran sesuatu tanpa kaji sedik. Okay, terdapat banyak kesan yang dapat saya ungkapkan, namun hanya dua ini saja paling menonjol dari akibat isu sikap viralization di media sosial. Secara konklusinya, isu viral atau viralization mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Maka kita sebagai masyarakat yang bijak seharusnya mempunyai kesedaran yang tinggi dan mengetahui tanggungjawab serta memainkan peranan dalam membendung isu yang kini menjadi penyakit dalam kalangan rakyat Malaysia. Sikap tanggungjawab yang dimaksudkan adalah apabila kita menggunakan internet. Adakah kita ni seorang yang menyimak maklumat yang diterima terlebih dahulu? Ataupun kita seorang yang tidak mudah percaya dengan berita yang dibaca? Dan mungkin juga kita ini sewenang-wenangnya menerima sesuatu tanpa usul periksa. Seterusnya, kita perlu meningkatkan tahap kesedaran terhadap sesuatu berita yang diterima. Sekiranya maklumat yang diperoleh agak meragukan, semaklah terlebih dahulu daripada sumber-sumber rasmi yang sah untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, semua orang sepatutnya bersikap lebih matang dan berfikir lebih ke hadapan dengan mengenal pasti sebaik-baik faedah dan seburuk-buruk akibat daripada perkara ini. Antara inisiatif yang boleh dilakukan adalah dengan mewujudkan laman web yang boleh menjadi rujukan
untuk semua pihak di mana laman web ini diselenggara dan dikemaskini oleh pihak kerajaan dan agensi-agensi berita yang sahih. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat juga dapat membantu serba sedikit dalam menangani masalah ini. Dan mungkin lebih baik adalah dengan mewujudkan pasukan khas di mana mereka akan memantau segala berita yang tersebar di laman web. Dengan itu, sesiapa sahaja yang menyebarkan berita palsu dan tidak sahih lebih mudah untuk dihidu dan dikenakan tindakan. Akhir sekali, isu viral ini sebenarnya bergantung kepada kita sendiri untuk menjaga, menyebar dan menggunakannya. Jika perkara yang diviralkan adalah baik, maka baiklah bagi mereka yang menerimanya, dan begitu juga sebaliknya. Sekian sahaja kupasan dari kami mengenai isu viral ini. Semoga semua masyarakat dapat berjaga-jaga dengan perkara ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan supaya kita tidak terhantuk baru tengadah. Saya Khairul Iman bin Sukirman, PA 19070 dari kelas Falsafah Seksyen 02G, ingin mengundur diri terlebih dahulu. Semoga kupasan ini menjadi pedoman untuk kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.